Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu sidang akhbar mengumumkan beliau akan menyelesaikan pembentukan jemaah menteri kerajaan yang dipimpinnya dalam tempoh beberapa hari lagi. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH dengan tegas menyatakan pembentukan kabinet baharu yang pastinya bersaiz kecil tidak akan dibuat berasaskan pemberian ganjaran secara berlebihan kepada parti-parti menyokong beliau. Secara dasarnya, kenyataan ahli Parlimen Tambun itu memberi isyarat jelas barisan menteri kabinet kerajaan baharu itu dipilih berasaskan kriteria kualiti, kredibiliti dan integriti pemimpin dilantik kelak. Umum mengetahui, pembentukan kerajaan perpaduan dipimpin Anwar tidak akan tercapai sekiranya PH tidak mendapat sokongan daripada Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS, Parti Warisan dan beberapa parti kecil lain pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15. Justeru cabaran terbesar Anwar dalam membentuk satu barisan jemaah menteri mantap pastinya terletak di atas pertimbangan mengimbangi keperluan memenuhi tuntutan parti-parti yang menyokong kerajaan beliau dengan kehendak rakyat yang mahu melihat barisan kabinet baru bersih, cekap dan berkelayakan. Hakikatnya, dilema Anwar dalam pelantikan barisan kabinet baharu sudah bermula dengan jawatan Timbalan Perdana Menteri, TPM. Dengan PH sudah menjanjikan kota pelantikan 2 TPM kepada BN dan GPS, tumpuan kini terarah kepada siapa pemimpin yang bakal mengisi jawatan berkenan daripada BN. Dengan akar umbi UMNO mendesak, jawatan itu diberikan kepada pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang terpalit kes mahkamah. Sebilangan pemimpin PH pula menyuarakan keperluan pelantikan menteri kabinet dalam kalangan mereka yang tiada kes rasuah. Selain itu, Ahmad Zahid antara pemimpin lain dalam kerajaan campuran baharu ini yang terlibat kes mahkamah ialah pengerusi DAP Lim Guan Eng, Presiden Ikatan Demokratik Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Sudah pasti, Anwar berdepan kesukaran membuat justifikasi terbaik susulan Ahmad Zahid merupakan presiden parti serta memainkan peranan besar memujuk 30 ahli Parlimen BN dan GPS untuk menyokong PH membentuk kerajaan baru. Dari soal hierarki parti, Ahmad Zahid lebih layak, tetapi saya fikir Ahmad Zahid perlu berjiwa besar untuk memberi laluan kepada Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan sekiranya UMNO BN mahu kembali bangkit pada PRU16. Untuk GPS, pilihan bagi jawatan TPM adalah jelas, iaitu bekas Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof sebagaimana dimaklumkan oleh sumber dalam parti gabungan itu sendiri, kata pengarah eksekutif Ilham Center Hishamuddin Bakar kepada Sinar Premium. Secara umumnya, sebilangan pemerhati politik berpandangan komposisi pelantikan jawatan Menteri Kabinet mengikut parti secara ideal adalah berasaskan jumlah kerusi parlimen dimenangi parti masing-masing pada PRU15. Oleh itu, Pakatan Harapan PH yang dianggotai Parti Keadilan Rakyat PKR, DAP Parti Amanah Negara Amanah, wajar diberikan 12 jawatan menteri, diikuti 6 portfolio untuk BN dan GPS 4 menteri, dan 3 lagi kota menteri untuk GRS, Warisan dan lain-lain parti kecil. Disebabkan saiz kabinet baharu dijangka mencapai angka 25 orang dan terhad, maka peluang nama-nama besar yang kalah pada PRU15 dalam PH dan BN untuk dilantik menjadi menteri atas kota pelantikan ahli Dewan Negara amat tipis. Terdapat 5 lagi portfolio kementerian yang perlu diisi Anwar dengan pemimpin tepat bagi memastikan agenda reformasi dilaungkan beliau dalam institusi pentadbiran negara dapat direalisasikan sepenuhnya. 5 kementerian kritikal itu merangkumi kewangan,
Kementerian Dalam Negeri KDN, Pertahanan, Pendidikan dan 3 kementerian yang berperanan penting dalam menangani isu kos sara hidup tinggi didepani rakyat ketika ini ialah pertanian, perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna serta sumber manusia, ujar bekas ahli Parlimen Kelang Charles Santiago. Bagi portfolio Kementerian Kewangan, Hishamuddin melihat terdapat keperluan untuk Anwar sendiri memegang jawatan berkenaan sambil dibantu oleh bekas Menteri Kewangan II, Datuk Seri Johari Abdul Ghani daripada Barisan Nasional BN. Namun sekiranya Anwar ingin fokus kepada jawatan PM, Rafizi selaku Timbalan Presiden PKR adalah calon terbaik menggalas tanggungjawab itu. Idea Guan Eng kembali memegang jawatan itu tidak sesuai kerana status kes mahkamah serta kontroversi pelantikan beliau sewaktu pentadbiran kerajaan PH dahulu, jelas Hishamuddin. Untuk portfolio Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan dan Pertahanan, Hishamuddin dan Charles berkongsi pandangan sama dalam melihat 3 kementerian kritikal ini dijangka akan dipegang pemimpin kanan daripada PH dan BN. Bagi Hishamuddin, Muhammad Atta Tokmat mungkin paling layak dipilih sebagai Menteri Dalam Negeri. Jawatan Menteri Pendidikan pula mungkin menjadi pilihan di antara Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Ketua Wanita UMNO, Datuk Seri Nur Aini Ahmad, atau Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub.